Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga Allah memberikan nikmat kesihatan yang baik kepada anda semua. Hari ini kita nak membincangkan subjek munakahat yang bertajuk rujuk. Minggu lepas kita dah membincangkan tentang pengertian rujuk, dalil rujuk serta hikmah rujuk. Dan kita akan sambung pula rukun rujuk, hukum rujuk serta lafaz rujuk. Okey, kita teruskan kepada rukun rujuk. Rukun rujuk ni ada 3. Ingat, yang pertama suami, yang kedua isteri, yang ketiga lafaz. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Rukun rujuk ada 3. Yang pertama suami, yang kedua isteri dan yang ketiga lafaz. Okey. Kita tengok suami. Suami hendaklah mempunyai kelayakan untuk berkahwin, iaitu mempunyai akal yang sempurna, balik dan melakukan rujuk dengan kehendak sendiri. Tidak sah rujuk suami yang mabuk ataupun yang gila. Okey, suami ni dia rujuk mestilah dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa, dan bersama-sama isteri bersetuju untuk rujuk. Okey, yang kedua, isteri pula berada dalam edah raj'i dan pernah melakukan persetubuhan dengan suaminya selepas akad nikah yang sah. Berada dalam edah raj'i. Bermaksud edah raj'i ini ialah edah cerai talak 1 ataupun 2 yang boleh dirujuk dalam tempoh edah. Tidak sah rujuk kalau cerai talak 3. Dan dalam tempoh edah. Tempoh edah ni iaitu 3 kali suci ataupun 3 bulan. Okey. Perceraian itu bukan dengan khuluk atau ada halangan untuk rujuk seperti murtad. Okey. Perceraian rujuk bukan rujuk tak boleh kalau bercerai dengan khuluk, iaitu tebus talak, dan tidak boleh rujuk kalau murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Yang ketiga, lafaz. Lafaz daripada suami. Untuk rujuk ni lafaz daripada suami, bukan daripada isteri. Contoh lafaz seperti aku rujuk kamu. Ada perkataan rujuk di situ. Itulah lafaz yang sah untuk proses rujuk. Okey. Seterusnya ialah hukum rujuk. Okey, hukum rujuk ialah harus suami merujuk pada isterinya yang telah diceraikan dengan talak 1 atau 2 walaupun tanpa izin, iaitu kerelaan isteri kerana tidak disyariatkan kerelaannya. Yang kedua, harus rujuk semasa masih di dalam tempoh edah. Jadi kat sini hukum rujuk ialah harus suami merujuk isteri yang telah diceraikan, tetapi mestilah masih di dalam tempoh edah. Okey. Seterusnya kita nak membincangkan tentang lafaz rujuk. Okey, lafaz rujuk ni ada 2, iaitu lafaz soreh ataupun yang kedua lafaz kinayah. Lafaz soreh ni maksudnya lafaz yang jelas. Lafaz kinayah pula adalah lafaz kiasan ataupun membawa maksud yang sama dengan perkataan rujuk. Okey, jadi kita tengok lafaz soreh yang pertama, iaitu contohnya aku rujuk kamu. Ada perkataan rujuk di situ. Itu membawa maksud yang jelas, merujuk. Yang kedua, aku rujuk kamu kepada perkahwinanku. Ada juga perkataan rujuk di situ. Itu membawa maksud yang jelas. Yang ketiga, aku kembalikan kamu kepada aku. Itu ada perkataan kembali di situ. Kita pun membawa maksud rujuk. Okey. Dan yang keempat, Aminah. Aku rujuk kamu kepada aku. Contohnya. Jadi ada perkataan rujuk di situ. Jadi ia membawa lafaz soreh, lafaz yang jelas bagi perkataan rujuk. Ataupun kata-kata seumpama yang jelas membawa maksud rujuk. Okey. Seterusnya, lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni mestilah dengan niat. Sebab dia membawa maksud yang sama seperti rujuk, tapi tidak ada perkataan yang jelas. Okey, contoh, pada aku engkau masih seperti dahulu. Yang kedua, dari sekarang kita menjadi seperti
dahulu. Jadi suami melafazkan perkataan lafaz kinayah ini yang membawa maksud sama seperti rujuk, iaitu contoh engkau masih seperti dahulu. Maksudnya engkau seperti dahulu, iaitu isteri aku. Okey. Jadi ada persoalan yang bertanya, rujuk bagaimana pula rujuk bagi orang yang bisu? Jadi sah rujuk bagi orang yang bisu, dia boleh menggunakan rujuk dengan bahasa isyarat. Maksudnya orang bisu boleh melafazkan perkataan rujuk itu dengan bahasa isyarat. Okey, jadi itu sahaja pelajaran kita hari ini. Kita membincangkan tentang rukun rujuk, hukum rujuk dan lafaz rujuk. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.